Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang menjadikan kita daripada orang yang musallin, orang yang bersalah dan beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sambung lagi hubungan dengan hakikat solah. Hakikat solah yang mana kita telah bercara dah dulu 4 nuktah daripada hakikat solah dan kita akan masuk nuktah yang kelima tentang hakikat solah, menggambarkan hakikat solah itu secara umumnya. Yang kelima, solah adalah suatu ibadat yang lengkap yang mengandungi amalan hati, pikiran, lidah dan seluruh anggota yang dapat mentahqiqkan kesentiasaan berzikir kepada Allah, khusyuk dan khudu' kepada Allah. Salah adalah suatu ibadat yang lengkap. Satu ibadat yang lengkap, yang cukup, yang mengandungi amalan hati. Jadi solah ni satu ibadat yang suam pakop dia tu cukup, kerupuan. Ini gapo dia masuk amalan hati. Amalan hati satu amalan yang penting. Ini. Pikiran, pikiran dengan amalan hati dia dekat-dekat dia. Ni, dekat dua beradik dia. Ya. Lidah dia kena kerja belaka. Hati, fikiran kita, lidah dan seluruh anggota, seluruh anggota. Jadi tangan, kaki, mata, ada masuk belaka tu. Jadi bila solat tu, mata kita tengok sebab sujud, ada tu amalan mata, ada. Hati ni kita niat, fikiran kita tu adalah kita hudurkan hati kita tu pada Allah Subhanahu taala dan hudurkan pada bacaan kita. Jadi duduk situ duduk baca ya terkadang kita ni ya baca ya ingat mulut tu. Jadi mulut lancar lagi, hati kat lain. Bol kat tu kita lagi lah. Kena hati kat lain. Ya baca tu kena lancar dia. Ya tak lagi sekali hati kita dengan lidah tu. Dengan otak kita tak lagi sekali. Tak ada ingat tu, dia kena lancar. Sebab itulah bila lancar lidah ni, bila salah tu, bila kita salah baca tak kena. Wa allaisa lil insanu illa ma sa'a. Hak semua ni wa allaisa lil insani. Tapi baca bila-bila nu tu kerana lidah yang lancar kat tu dah. Hati tak turut dah ni. Hak baca tu tak nampak dah wa allaisal insani tu tak nampak dah. Jadi ingat itu ya. Jadi solah ni dia kena serta belaka. Dia ikuti belaka. Hati pun ada, fikiran pun ada, lidah pun ada, anggota kita pun sekali. Ni solah. Ni solah. Kalau lah hati kot lain, mana solah kita cacat dah tu. Tak sampai ke kat solah dah. Itu dia. Dan seluruh anggota yang dapat mentahqiqkan kesentiasaan berzikir pada Allah. Jadi semua tu bertahqiq kita sentiasa berzikir tu. Duk zikir teh sepanjang solah duk zikir teh semacam. Ada. Jadi khusyuk dan khudu' pada Allah,
hati kosong, khodok, bahasa tunduk pada Allah Taala, bahasa rendah pada Allah, bahasa terhina diri tak payah Tuhan. Dia. Pas kita berasa kedok lagu tu. Hak ni soalnya. Duk berasa dengan tak berasa tu banyak hak mana? Tu dia. Inilah perlu pada kita tu kena usaha nak beki dia. Beki salah kita betul lah. Ada. Kecacatan ni rasanya setiap orang tu cacat belaka lah. Tak ada siapa boleh dakwa kata dia tu sempurna salah dia dalam bab kosok-kosok tu. Walaupun bacaan sempurna dah, kena dengan makhraj apa molek belaka dah, tapi segi hati tu rasa tak ada lah orang tu yang boleh jamin kata 100% dia tu kosong kepada Allah SWT. Berasa payah manusia. Ada. Sebab tu lah kita ni bila lekat baca itu dok tukar semua lekat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus solihat dengan wal asli tu. Batawasaw bil haq batawasaw bis dok tukar semua tu. Ada. Dia. Subhanallah sungguh. Ada. Jadi bila hati tu pergi kat lain, baru yang beringat sikit ada baca tu dia bertukar dah. Dia. Inilah maknanya perlu pada kita tu kena latih hak kosok kita ni. Kena latih hak kosok kita. Kosok kata. Sebab tu terkadang kita terlitah dah. Terlitah. Dakpes di sejik kita dakpes ni kena tulis. Aku rokok kerana Kau ya Allah. We ada dakpes. Aku sujud kerana Kau ya Allah. Ada. We nampak kita hengkau sikit dekat. Kau boleh kedok lah gitu. Ada. Ya gigi doa ni, gigi rasa gigi kalau mengajar je mari hang ngajar, kalau mengaji je hang ngaji, kalau haki jo yo mari dalam semaya dia. Dia mari buat apa tu. Ada. Tak leh kena 10 minit tu kita dengan Tuhan ya. Pas beribu minit lagi tu kita pergi dah kita hang apa. 10 minit ni tak boleh juga. Allahu akbar. Subhanallah. Sebab tu cerita kata kita tulis dakpes ni. Aku sujud kerana Kau ya Allah. Aku bakit kerana Kau ya Allah. Aku tunduk kerana Kau ya Allah. Boleh tengok tu ingat klik. Kalau lagu mana? Ya kena fuk juga. Itu satu fuk, itu satu latihan tu. Dia. We ada kok dinding penuh tu kerana Kau ya Allah, kerana Kau ya Allah, kerana Kau ya Allah. Paling waktu kerana Kau ya Allah, paling kali kerana Kau ya Allah. Takut henggot sikit. Terah tengok terah tengok. Itu yang kelima. Yang keenam, solah ialah zikrullah. Sembahyang zikrullah. Sikit dah hat tadi dalam 5 tu dia kata untuk mentahqiqkan kesentiasaan berzikir pada Allah. We siapa kata kita sentiasa zikir pada Allah. Sebab tu kita dapati fuqaha dalam mazhab kita Syafi'i ni, fuqaha dalam mazhab kita Syafi'i ni, dia tak sewi putus bacaan kita tu. Salah kita tu zikir sentiasa sepanjang. Sebab tu dalam fiqh Syafi'i lah kita bangkit daripada sujud kepada diri tu tak saya putus juga tu. Allah akbar tu. Jadi Allah panjang kerana tak saya putus zikir pada Allah tu lah. Tapi adalah setengah ulama tu maknanya Allah tak anjal lah. Allah akbar jugalah, pandok-pandok. Itu di antara boleh jadi di antara satu sebab bagi mazhab Syafi'i ya. Jadi panjangkan Allah akbar tu sentiasa zikir dengan siapa diri dia akbar tahanu. Wallahu alam. Itu satu pendapat dalam mazhab dah. Yang keenam, solah ialah zikrullah dan makanan ruhi. Solah ni zikrullah, zikir pada Allah. Solah zikrullah. Tak ada zikrullah tu maknanya cacatlah solah kita tu. Dan makanan ruhi. Makanan ruhi. Masya-Allah. Membersihkan jiwa. Solah ni adalah untuk bersihkan jiwa kita. Dan roh. Pembantu dan penguat
yang dapat mencegah keburukan fahsyat dan mungkar. Semaya ini adalah pembantu dan juga penguat betul untuk kuat, dapat cegahkan, dapat tahankan, dapat tegahkan keburukan fahsyat. Keburukan yang bila semaya sapah hakikat solat seperti ini, ia boleh mencegah kita daripada perkara yang buruk. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ia lari, ia tegah kita daripada buat benda fahsyat. Jadi kalaulah kita tu masih ada buat fahsyat lagi, benda mungkar lagi, berarti kena cek semaya kita tu. Mana semaya kita tu tidak boleh menjadi satu kekuatan yang boleh menghalangkan daripada buat kerja benda jahat. Kalau kita duduk semaya, duduk makan riba lagi, duduk nipu orang lagi, semaya tu setara mana? Kena cek salah kita tu. Duk menipu orang lagi, duk ambil tindakan buruk terhadap orang lagi, buat jahat terhadap orang lagi dan sebagainya. Semaya. Jual ni duk nipu orang, duk kelong orang, duk buat barang buruk ke orang, duk jual. Semaya. Maknanya kalau semaya tu sapah kekak ngati, dia kena mencegah daripada benda buruk, benda jahat. Ini satu tempat kita boleh prakmen lah, boleh prakmen semaya kita, boleh kita buat nilai terhadap solat kita tu. Dan dapat membantu kekuatan roh dalam menghadapi kesulitan hidup. Solat ni bila sapah hakikat dia semestinya, dia boleh beri kuat kekuatan ruh kita, kekuatan ruh yang boleh menghadapi kesulitan hidup. Mana kita boleh hadapi kesulitan hidup, susah gapo pun kita sabar, kita tanggung, kita boleh menghadapi lah. Jadi kalaulah orang yang mana tak boleh tepuk susah sikit habuk tu, kalau susah tu orang metau lah dia, bengaing lah dia, ada berarti kena tanya dia, dia semaya ke tak? Dia semaya ke tak? Kalau semaya pun setara mana semaya dia tu? Jadi dengan solat ni dia boleh bantu kita untuk menghadapi kesulitan hidup. Gapo sulitan hidup kita tu, susah hidup apa tu boleh menghadapi. Duit gaji lewat 15 hari. Boseh. Boseh. Duit gaji lewat 15 hari kita kata. Orang makan gaji lah. Pasal sekabut bercakap dia. Maknanya kekuatan roh tu tak ada. Nak menghalangkan dia daripada gelar gesah tu. Ada sikit gelar gesah dah. Tak ada sabar, tak ada benda yang boleh tahankan dia daripada gelar gesah. Berarti tidak ada makanan ruhi. Makanan ruhi itu lemah. Makanan ruhi lemah. Jadi kalau kita tengok sahabat tadi tu, dalam menghadapi kesulitan tindakan Quraisy dan sebagainya, dia mula sabar. Makanan ruhi dia mahu kuat. Iman dia mahu ada solat dia, walaupun semaya pada masa permulaan Islam tu semaya pagi petang pagi petang pada mula-mula tu. Tapi kerana kekuatan ruhi dengan dia buat amal ibadat saat ni tu, dapat ada kekuatan. Boleh pertahankan mereka tu daripada gelar gesah. Dia anggapkan tindakan Quraisy terhadap terhadap diri mereka itu satu kerehatan jiwa mereka. Boleh rasa kata iman yang benar sengati. Sebab tu ada tindakan. Jadi inilah solat. Solat adalah suatu pembantu kekuatan ruh dalam menghadapi kesulitan hidup. Kesulitan hidup kita banyak kesulitan hidup kita. Ha ekonomi, ha anak, ha gapo, banyak. Panak pula tak gapo dah ni. Terkadang bagi sesengah orang tu. Anak tak gapo. Letak poken dudukkan anak tu. Jadi bila ada solat sengati tu, dia boleh sabar. Dia boleh tenangkan hati dia dalam menghadapi benda-benda tu. Itulah hakikat solat. Solat yang ketujuh, solat adalah suatu bekalan jiwa
untuk menanggung bebanan tanggungjawab amanah Allah di dalam hidup ini. Salah adalah suatu bekalan jiwa, makanan jiwa, ruhi lah. Makanan jiwa, makanan ruhi. Salah ni makanan ruhi. Kita hak makan yang badani ni, masya-Allah, kita tahu banyaklah kita makan badani ni. Tom yang makan, kan pig makan, tak tahu nak oyak dah dunia hari ni makan ni badani ni. Nak sebut tak pandai dah. Hak pandainya ikat tameng buduh itu. Hak tu mudah Lain pada tu banyak makan yang badani. Makan untuk badan ni, untuk badan ni. Jadi bermacam-macam. Untuk makanan ruhi, solah makanan ruhi. Satu bahagian daripada makanan ruhi, solah. Ini. Solah adalah suatu bekalan jiwa. Ialah makanan ruhi inilah, makanan jiwa. Satu bekalan. Kita buh solah ni maknanya kita buh power. Buh rain dia dah. Salah ada suatu bekalan jiwa untuk menanggung bebanan tanggungjawab amanah Allah di dalam hidup ini. Jiwa kita ni kita tak ada bekalan, tak ada makanan dia. Tanggungjawab Allah, amanah Allah pada kita ni banyak. Amanah terhadap diri kita, amanah terhadap keluarga kita, amanah terhadap umat kita, amanah terhadap agama, banyak amanah terhadap ini. Kalau tak ada power di dalam ni, dia tanggung. Dia tak nak bawa. Tapi kerana ada power di dalam ni, dia boleh pergi. Dia agak bawa pergi. Tanggung amanah Allah ni. Masya Allah. Maka nak bawa amanah Allah ni perlu pada makanan ruhi, makanan jiwa, iaitulah solah di antaranya. Solah nak pokok ni, lain pada solah ada lagi makanan ruhi, baca Quran, zikir dan sebagainya, semua tu makanan ruhi belakang ni. Tapi solah ni tiap agama. Hak asasi yang ni. Sebut tadi lah, kalau tak semaya suatu bila nak baca Quran. Tak dengar dah baca Quran tu. Panggil tak dengar lah. Orang tak semaya, dia baca Quran. Adakah? Itu dia. Salah yang ke-8, salah adalah suatu tempat perlindungan orang mukmin. Masya-Allah. Kita nampak atas salah ni tempat perlindungan orang mukmin untuk mendapat ketenangan jiwa. Terutamanya semasa berlaku kecemasan hidup. Salah suatu tempat perlindungan orang mukmin. Tempat perlindungan kita bila susah, ada kecemasan, nak pergi cari perlindungan di mana? Cari tempat tupai dana. Tempat tupai. Salah. Dia sebalik pula dari segi waqi'i kita ni. Bila ada kecemasan ke apa, semaya pun samalah. Mereka kata. Semaya pun samalah. Susah. Mari kecemasan, mari sekabut itu ni. Semaya pun malah. Dia bila mari sekabut, mari gapo tu, dia kena pergi cari semaya. Kerana semaya cari Tuhan. Semaya ni ada menghadap Tuhan, munajat Allah. Kita kena berlindung di sebalik Allah. Bertumpang dengan Allah. Semaya nak tupai Tuhan ni. Jadi hawa kitanya terkadang dapat setengah manusia seperti saya kata tadi lah. Bila susah gitu ni, semaya pun malah. Dia kena semaya rajin situ. Kena dekat dengan Tuhan. Kena cari Tuhan. Sebab tu Nabi bila ada susah apa, salah. Cari semaya dah. Kerana semaya ni adalah mendampingi diri dengan Allah Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang salah. Kita terbayar gitu, we nampak lagu tu. Salah adalah suatu tempat perlindungan orang mukmin. Orang mukmin berlindung sini, tupai sini, bertupu sini untuk mendapat ketenangan jiwa, untuk dapat ketenangan jiwa. Dapat ketenangan jiwa, terutamanya semasa berlaku kecemasan hidup.
terutamanya masa susah, macam masa hidup. Cari Tuhan. Cari Tuhan ialah dengan solat. Alhamdulillah Tuhan buka jalan kita lagu tu. Menjadikan solat tempat perlindungan kita. Yang kesembilan, solat adalah suatu pembentukan akhlak. Solat satu pembentukan akhlak. Bentuk akhlak. Bentuk perangai. Kita tak nampak tu solat bentuk perangai tu. Solat satu pembentukan akhlak, bentuk perangai kita. Dapat menanamkan perasaan muraqabatullah dan menjagakan batasannya. Jadi sembahyang ni boleh tanam perasaan kita muraqabatullah. Kata Tuhan tu nampak kita tu hadap pada Tuhan. Hal ni besar ni. Bilalah kita tu terasa kata Tuhan nampak kita, kita tanam perasaan kata Tuhan nampak kita walaupun kita tak nampak dia, maka kita bertaamul dengan manusia dengan dalam alam ni, bertaamul dengan Allah. Mana dua buat kerja apa Tuhan? Kerana Tuhan nampak kita. Buat sungguh tak sungguh Tuhan tahu. Tipu tak tipu Tuhan tahu. Bohong tak bohong Tuhan tahu. Jadi muraqabatullah, tanam perasaan muraqabatullah sebab kita munajat Tuhan tadi itu adalah dengan penuh khusyuk dan tawaduk pada Allah Taala, khusyuk dan tawaduk pada Allah Taala, maka Tuhan tanam perasaan itu pada kita. Kita tu berasa kata Tuhan nampak kita semua. Tuhan nampak kita semua. Dan kita buat apa-apa dapat Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan tengok, Tuhan nampak, Tuhan dengar. Pas nak lagi pada Tuhan, boleh ke? Pergi cari bumi yang mana Tuhan tak nampak. Tuhan tak dengar. Boleh dah? Tak boleh. Maka di sinilah ia boleh katakan solat suatu pembentukan akhlak. Dapat menanamkan perasaan muraqabatullah dan menjagakan batasannya, jaga batasan Allah, jaga hududullah, dan mengarahkan jiwa ke arah kebaikan. Arahkan jiwa kita, ajakkan jiwa kita, tarikkan jiwa kita jadi kebaikan, ke arah kebaikan, dan mencegahkan daripada keburukan. Jadi bila ada pembentukan akhlak tadi tu, dia mari ni. Tarik kita pada baik, menjauhkan kita pada benda buruk. Dapat melatihkan seorang muslim menjaga kebersihan zahir dan batin. Solat ni boleh latih kita ni jaga kebersihan zahir dan batin. Kita kerana sembahyang ni kita rasa dah Tuhan nampak kita nak bersih batin kita, dan zahir kita pun kena bersih. Perbuatan luar pun kena molek, perbuatan dalam pun kena molek, dan mengajar dia menghargai masa. Masya-Allah. Ini penting. Solat mengajar kita menghargai masa. Sebab apa? Sebab kita tahu sampai masa lah ni pukul 12 minit masuk zuhur. Kita jaga masa. Sekarang pukul 3.22 masuk asar. Lepas tu pula pukul ni 2 minit ataupun 1 minit lah ni masuk maghrib. Gitulah maknanya ngajar kita jaga masa. Bila dapat kita jaga masa sembahyang, masa lain pun boleh kita jaga. Kerana kita terlatih dengan jaga masa sembahyang ni. Sembahyang ni melatihkan kita untuk jaga masa, maka kita boleh jaga masa sembahyang dan masa hak janji. Janji Melayu ni masya-Allah sungguh. Janji Melayu, jam Melayu ni. Pukul apa? Pukul 8. Jadi pukul 8. Pukul 8.30 tak hari lagi. Ini. 8.30 tak hari lagi. Pukul 9 baru nak mari. Hak janji pukul 8. Ni jam Melayu. Mungkin jam Selai lah. Ini. Jadi kita orang Melayu ni sembahyang pun duduk jam Melayu lagi. Ini. Jam Melayu lagi. Dia. Jadi dengan kita solat, siapa sungguh hakikat solat ni, kita boleh jaga masa kita. Boleh jaga masa kita. Sebab kita terlatih dah dengan masa solat tu. Masya-Allah. Dan mengajar dia menghargai masa. Bergerak cergas tanpa mencuraikan masa walaupun sedikit. Gerak cergas. Cadar dah. Jadi kalau sembahyang pukul 12 minit, maknanya kita kena bergerak belum pukul 12 lagi. Ambil sembahyang, masuk bilik air, ambil sembahyang apa tu, maknanya ajar kita cergas. Bukan kata zuhur dah, biar dah baru nak ambil sembahyang. Ini, baru nak ambil sembahyang. Dia. Ya terkadang bila orang komak tu mengikut
minit dia duduk ke dinding tu. Ada. Pukul 12 seminit pukul 12 sebelah minit komat. Terkadang kita nak 11 minit 12 minit tu kita baru masuk bilik air. Nak berak nak gapo, nak ambil semaya apa lagi. Terkadang luput kita semaya sunat. Tak ada nak semaya sunat. Pergi semaya zuhur dah. Ada. Dia. Jadi tak ada gerak cergas. Jadi solat ni melatihkan kita untuk bergerak cergas dan dapat menunaikan setiap perkara tu dalam masa dia nya. Tak habis masa, tak cuaikan masa, tak menghabiskan masa, tak sia-siakan masa. Ini dia hakikat solat. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang mana kita dapat hari ini sebahagian daripada hakikat solat. Dia gambar pada kita ni dia solat hak kita duduk semaya. Lepas tu kita nak sempurna semaya ni. Usaha nak sempurnakan semaya ni. Lagu mana cara tu? Maka insya-Allah kita akan ikuti lagi lah dalam ruangan kita, perjalanan kita akan datang lagi insya-Allah. Inilah sebahagian daripada hakikat solat yang mana kita dapat pada hari ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Kerana masa kita ada lagi, maka kita masuk tajuk yang kedua dalam buku kita ni, persiapan untuk mengerjakan solat. Persiapan untuk kerja solat. Jadi buku kita ni kita nama panduan. Panduan ni kalau lah bahasa sianya banyak kume. Maknanya untuk nak buat apa-apa tengok kume ni lah. Dia. Jadi dalam langkah kita nak sembahyang ni kita nak ada persiapan dulu. Persiapan untuk mengerjakan solat. Gapo persiapan kita bila kita nak solat, lebih sampai pada hakikat dia tu. Yang kedua, apabila anda sudah berazam untuk menghadap Allah dan bermunajat dengannya, bila kita berazam dah, niat dah kita nak menghadap Allah Ta'ala dan kita munajat Tuhan, maka marilah kita sama-sama bersiap sedia dan berlangkah menuju kepada ia demikian itu satu persatu insya-Allah. Marilah kita pergi tuju pada hak kita nak pergi itu. Apa dia? Yang pertama, apabila engkau hendak mendirikan solat, bila kita nak sembahyang, hendaklah engkau menyediakan persiapan terlebih dulu. Kita kena sedia dulu, persiapan dulu. Kena tiam tua dulu. Gapo dia tiam tua kita? Kena sedia gapo? Iaitu satu, persiapan batin ruhi. Kita kena persiapan batin kita. Nak pergi sembahyang kita kena ada tiam prom, sedia persiapan yang lengkap secara ruhi. Gapo dia? Iaitu persiapan hati dan jiwa untuk menghadap Allah dengan penuh perasaan suka, gembira dan berseronok dengan solat. Ni satu ni. Bila kita nak sembahyang, kita nak ada persiapan hati kita dan jiwa kita, kata kita nak menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan itu dengan penuh perasaan suka, gembira, suka hati kita. Bahasa gembira, bahasa suka hati, bahasa seronok dengan sembahyang ni. Nak pergi sembahyang tu pergi seronok dulu. Bahasa seronok. Seronok nak sembahyang. Bahasa suka hati, bahasa ramah nak sembahyang ni. Kita bahasa ramah dak hati bila nak pergi sembahyang. Tak ada bahasa apa. Tak ada bahasa apa. Orang bebek. Ni mau bebek. Siapa asal kita pergi. Persiapan kita bahasa tu, aku nak hadap Tuhan seronok dengan Tuhan tu. Tak ada. Barangkali lah. Tak ada persiapan tu. Hanya kita nak gitu, kita ada persiapan dulu. Kita bahasa seronok. Zuhur lagi nak jumpa dengan Tuhan ada bahasa seronok lah kita lagi jumpa dengan Tuhan. Nak menajak Tuhan ni. We berasa lagu tu. Kau tak berasa lagi tu, buat bohong-bohong dulu. Apa tu? Buat bohong-bohong dulu. We berasa bohong tak nak berasa. Ajar dia. Ajar jiwa kita tu. Dia kena latih. Dia kata-kata kita nak tipu juga. Tipu hak molek lah. Tipu hak molek. Tak berasa pun we berasa. We berasa nak berasa. Dia. Apabila akan mendengar suara azan diseru, Allahu Akbar, rebeh, dengar suara rebeh,
maka hendaklah engkau ingat kepada seruan dan panggilan Allah. Kena ingat tu itu Tuhan panggil dah. Tuhan panggil dah. Ada. Dia. Susah dia ingat suara rebel tu lah. Dia tu bang. Aku suara baik sedap dari dia okey. Tu dia. Tak ada orang lain lah kau bel daripada dia. Jadi kita ukur suara dia. Kita tak tegam mata, suara dia tu adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah seru kita. Allahu Akbar. Noyak tu semua benda tu halus belaka dah. Allah besar. Allah lebih besar. Allahu Akbar. Allah tu hanya maha besar. Allah lebih besar. Hak muda hijau tu halus belaka tu. Musyarak pun halus, muda bikin mutu pun halus, muda kuti rambut pun halus, muda masak nasi pun halus, semua halus. Allahu Akbar. Kita berasa tak lagu tu? Oh Allah Akbar. Des lebih lagi nyaku. Des lebih lagi. Kena tak komat lagi. Des lebih lagi. Ada nyaku tu, dekat lebih tu. Des pohon lagi kat nani tu. Ada. Tu dia. Subhanallah. Kita tak berasa lagu tu. Sebab tu kita tak mari hakikat solat tu. Tak berasa lagu tu. Tu dia. Apabila akan mendengar suara azan diseru, maka hendaklah engkau ingat kepada seruan dan panggilan Allah. Ingat Tuhan seru. Panggil Tuhan dak panggil. Bukan tu kabel tu dak lah. Jangan nampak tua tu kabel tu kena nampak pada seruan hak ucap tu. Kata itulah seruan Allah. Tuhan panggil kita dah lah. Main bola pun nak beradu, main sepak pun nak beradu dah. Tuhan panggil dah. Dan anggapkanlah bahawa seruan itu adalah terlebih besar dan terlebih penting daripada perkara-perkara yang lain. Kita nak anggap seruan itu lebih besar pada benda lain dah. Ada. Kita berasa lagu tu dah. Hanya klik pada kita masing-masing. Dengan itu, maka engkau kosongkan hati daripada segala kesibukan dunia dan terus menyahutkan seruan dan panggilan Allah. Dengan itu hati kita buih kosong dah daripada dunia. Hak duk dengan dunia tu terkosong, kita ubah hak Tuhan besar ni lah dalam hati kita. Kita pergi situ. Bila dengar suara bel, tahu cok, tahu bajak, tahu gapo, terus pergi pada hak suara bel tu. Itu mana persiapan jiwa kita belum pada kita semaya. Kalau kita boleh siap-siap lagu tu, insya-Allah Tuhan tu kurnialah bagilah pada kita apa yang mana kita tu duk harap-harap dan kita tu kehendaknya insya-Allah. Kemudian engkau terus bersiap dengan persiapan zahir. Lepas tu bila dengar suara azan tu, kita siaplah dengan persiapan zahir. Saat ni persiapan batin jiwa kita. Lepas tu persiapan zahirnya dengan melaksanakan kebersihan. Kena lagi mandi, kaki berwudu, berpakaian cukup, beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta memakai berbauan harum dan terus menuju ke masjid dengan cukup beradab. Jadi bila kita dengar suara tadi, kita kosong hati kita daripada benda dunia, terus kita pergi pada seruan tu, maka kita pun mulalah dengan persiapan zahir. Iaitulah kita membersihkan, ambil wudu, pakaian cukup beradab lah. Ya, pakaian ni pun satu benda juga ya. Cukup beradab dengan Allah SWT. Kita tu bahasa beradab juga pakaian dengan Tuhan tu. Nak pergi jumpa dengan orang tu pakai baju molek-molek. Nak sembahyang dak Tuhan tu pakai baju dalai. Baju dalai. Dia. Nak jumpa dengan Tuhan tu, pakai baju dalai. Terkadang baju hak bahu duk luar tu. Baju apa orang panggil tu? Disakuk tu. Disakuk tu. Bukan je kerah dak dah. Disakuk tu. Sah semaya tapi tak ada beradab. Tak beradab. Dengan manusia beradab sangat. Dengan Tuhan ni, Tuhan wi mata pada kita, wi mulut pada kita, wi nyawa pada kita, wi telinga pada kita, wi segala-galanya. Kita hadap dia dengan baju dalai tu ya. So, yang keduanya busuk dah.
peluh busuk. Kalaulah kita semaya istisqa tak apalah, suruh pakai baju hak hijau. Semaya istisqa nunjuk kata kita sangat berhajat pada Tuhan ni. Ni semaya hak waktu ni. Hak 5 waktu ni. Kita nak beradab dengan Tuhan pakai baju. Nah. Maknanya pakailah baju molek sikit. Bukan kena gamah. Ada. Semoleknya pakai tangan panjang. Tangan panjang. Lepas tu kalau tangan panjang pun jangan duk sising lah. Ya sising semjalah sunnah tu semaya tu. Kita ambil wudu. Ambil wudu kita sising dengan baju, ambil wudu. Pergi semaya pun sising gitu, Allah akbar. Tak leh, tak kena, tak molek je. Tidak beradab bagi Tuhan. Jadi kena buat turun sising tangan tu. Baju bersih, jangan bau busuk sudah. Tak ada kena mahal kali. Saya tak tutup kita baju kita mahal. Baju mahal dia mau gambar jambe, gambar gapo, tak pakai. Baju mahal tapi tak tahu gapo. Tak berada gambar darah, gambar tak tahu. Macam-macam. Mahal. Bukan tak lagu tu. Serta memakai bau-bauan harum. Kalau bolehnya kita rajatan pakai bau-bauan harum, pakai minyak bau lah, pakai minyak bau. Nak semaya tu pakai minyak bau. Imam Malik rahimahullah, masya-Allah, nak semaya pakai minyak bau semua. Nak mengadap Tuhan, pakai minyak bau. Walaupun bukan lagi tempat semaya jemaah. Semaya di rumah dia tu pun dia pakai minyak bau kerana menghadap Tuhan, nak menghadap Allah Taala. Itu dia. Dan terus menuju ke masjid dengan cukup beradab. Lepas tu terus ke masjid dengan cukup beradab lah dia, cukup beradab. Pergi masjid. Beradab ke masjid ni maknanya kita pergi tu tidaklah kita tu pergi gupuh-gapoh, tidak lari-lari. Ni dia komat dah. Lari lagi, unggar lagi. Tak kena. Alaikum bisakin. Habis suka kita ni. Kita ni biasa jalan biasa. Tu sodok gaduh-gaduh tu sodok itu. Gapo kita hak dengan zaimeh kita semaya. Tak ada kita sempurnakan hak tak ada tu. Kita boleh follow dari situ tu. Itulah kaum muslimin dan muslimat bagian yang kedua persiapan batin dan juga sebagian pada setelah kita persiapan batin dah kita persiapan zahir, dan yang kedua kita masuk persiapan zahir. Persiapan zahir iaitu engkau jagakan kebersihan tubuh badan pada hadas dan najis. Ini kita kena jagakan kebersihan tubuh badan daripada hadas dan najis. Jadi kita kena bersih daripada hadas dan najis. Itu satu. Hadas sama ada hadas besar dan hadas kecil. Dan najis ini tak kira apa-apa najis tu. Yang kedua, engkau jagakan kebersihan pakaian dan tempat solat daripada najis-najis. Kita jagakan kebersihan pakaian kita menjadi bersih dan tempat solat bernajis. Maknanya pakaian kita jangan ada najis, tempat sembahyang kita jangan ada najis. Tempat sembahyang ni pakaian sikit ada kita pakai ni. Tempat sembahyang ni ialah tempat kita letak anggota kita. Tempat kita letak anggota kita, tempat letak tangan kita, tempat letak kaki kita, tempat letak lutut kita tu jangan ada najis itu. Kalau najis duduk tengah tak apa. Najis duduk tengah tak apa. Tapi semalamnya kita bersihkan daripada jauhkan daripada najis-najis itu. Jadi apa yang mana kita kata tadi itu ada cuba rojak klik pada muraji'nya Al-Muhazzab dalam mazhab kita Syafi'i juzuk 1 muka 208, dan juga Kifayatul Akhyar kita al-mazhab kita Syafi'i juga muka 139, Nihayatul Muhtaj juzuk 3 muka 15. Boleh rojak pada situ apa yang mana kita kata tadi. Itu adalah persiapan zahir. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, apa yang mana kita sebut tadi secara umum daripada persiapan ruhi, persiapan batin dan ruhi, dan juga persiapan zahir secara umumnya tidak saya tafsir lagi, dan insya-Allah kita akan sambung semula lagi bersih daripada hadas sebagai syarat solat
Jadi kebersihan tubuh badan daripada hadas dan najis, dan kata kita kata insya-Allah bersih pada hadas tu. Gapo dia kata insya-Allah. Maka untuk hari ini maka cukup oleh kita setakat ini insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.